Nikmatul ijad. Apa lagi? Wala budda liqauli likulli wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Lagi sekali baca no. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Bermula dua nikmat, tiada keluar mawjud daripada keduanya, dan tak dapat tiada bagi tiap-tiap yang diadakan itu daripada keduanya suatu nikmat ijad namanya, dan kedua nikmat imdad namanya. Ini di antara nikmat-nikmat yang Allah anugerah kepada kita. Satu namanya nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Apa nikmatul ijad? Nikmat Allah wujudkan kita. Adanya kita ni tuan-tuan kerana diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Allah yang mengadakan. Jadi kita telah mendapat nikmat ijad nama dia. Nikmat ijad. Daripada tak ada, Tuhan bagi ada. Mak kita lahirkan kita. Kemudian kita mati. Antara dilahirkan sampai mati tu kita dapat bermacam-macam nikmat. Nikmat ini nama nikmat imdad. Nikmat mengekalkan ada tu. Kalau sekiranya tak ada nikmat imdad, mak kita beranak kita, lepas tu kita mati. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun mati. Yang kita kekal ni sampai umur 70 tahun, 60 tahun, kita telah diberi nikmat oleh Allah, namanya nikmat imdad. Nikmat tu nikmat imdad. Nikmat mengekalkan ada. Sepanjang kita ada ni pula, berbagai-bagai nikmat lagi kita dikurnia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bernapas, boleh hidup, boleh makan. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala ni, kamu tak terhitung. Ya, kita setiap masa, setiap kita sentiasa menikmati nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lini'ami awabida ka awabidil wahshi faqayyiduha bisyukri, kata Nabi SAW. Sungguhnya nikmat ni liak, macam liak, binatang liak. Dia kira nak lari ya, tuan. Nikmat apa pun yang kita kecap, dia tak boleh kekal kat kita. Dia kira nak lari. Macam mana nak tambat nikmat? Faqayyiduha bisyukri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambatlah nikmat tu dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmat itu. Bukan setakat di dunia, pergi sampai akhirat. Apa nikmat Allah bagi pada kita, kita guna sebaik mungkin. Maka Allah sedia di akhirat besok nikmat yang melimpah ruah, yang tak terlintas di hati kita, tak pernah tengok dengan mata kita, tak pernah kita dengar dengan telinga kita. Nikmat-nikmat di akhirat melimpah ruah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nanti, insya-Allah. Di malam ni, makna kata Syekh Ibn Atta mengingatkan kita, nikmatani, dua nikmat, ma kharaja mawjudun anhuma, iaitu barang yang keluar, keduanya mawjud, keduanya itu. Makna kita dapat, makna kata dua nikmat yang besar sekarang ni. Dua nikmat Allah bagi kat kita. Satu nikmat ijad, nikmat wujud. Kalau kita tak dapat nikmat ni, kita mati dalam perut, mati tengah beranak. Beranak-beranak mati. Ada yang makna kata sejam, 2 jam. Kita itu namanya nikmat tu, nikmat ijad, nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan oleh Allah.
diadakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Wala budda, dan tak dapat tidak, likulli mukawwinin minhuma. Tiap-tiap nikmat itu yang bagi itu mukawwin. Kita ni kaun, Allah tu mukawwin. Dua-dua nikmat ni Allah yang bagi kat kita. Bukan sebab-sebab apa, tak ada sebab apa. Memang anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukur. Duduk di atas muka bumi Allah ni. Satu, kita ada, kemudian Allah takdirkan pula kita mak buat kita Islam. Mak buat kita Islam. Kalaulah Allah takdirkan mak buat kita kafir, macam sahabat-sahabat kita tu, betapa susah nak masuk Islam. Banyak kawan-kawan kita di pondok saya pun ada seorang kan, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, isteri tak mau ikut, anak tak mau ikut, adik-adik abang dia semua tak mau ikut. Sebatang kara dia Islam seorang-seorang diri. Itu tak apa lagi, setengah tu dia tentang, dia pukul, dia macam-macam dia buat. Kita ni alhamdulillah beranak-beranak main, mak pak kita Islam, duduk pula dalam masyarakat Islam. Lepas tu Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan pula bagi hidayah kat kita nak mengamalkan dengan amalan Islam. Boleh mengaji, boleh beribadat. Ni nikmat yang cukup besar lah tuan-tuan. Nikmat iman dan Islam. Dua nikmat ni kena jaga elok-elok. Jaga elok-elok nikmat iman dan Islam. Tak semua orang dapat tuan-tuan. Tak semua orang dapat. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita gembira, syukur di atas nikmat Allah Ta'ala tak terhingga ni. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalikal falyafrahu wa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Kata olehmu Muhammad, ibadat yang kamu dirikan itu semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah. Dengan sebab itu mereka bergembira dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Itu lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Jadi apa saja kita nikmat yang kita dapat, kita kena ingat nikmat ni datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tuntut kita syukur di atas nikmat tu. Nikmat mesti disyukuri, tak boleh dikufuri. Allah bagi kita nikmat ilmu, guna ilmu elok-elok untuk beramal. Guna ilmu kita mendidik ummah, mempertahankan kebenaran. Ilmu tu kita jaga elok-elok. Allah bagi nikmat harta, jaga harta elok, jangan membazir, jangan salah guna. Allah bagi kita kuasa, guna kuasa itu untuk mendaulatkan Islam. Karena kita sedap, segala nikmat kita kecap bukan usaha kita, bukan ikhtiar kita. Nikmat yang kita dapat ni semua anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan soal nikmat yang kita dapat, ke mana kita halalkan? Ya? Itu dia. Apa nikmat itu yang datang pada Allah tu? Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad, nikmat Allah wujudkan kita ni satu nikmat. Daripada tak ada, Tuhan bagi ada. Dah ada pula Allah kekalkan ada kita. Ada yang kekal sampai 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nikmat yang kita minta, ada yang kita tak minta. Saya rasa kita jarang minta. Bangkit pagi-pagi, terus bangkit. Pernah kita minta buah pinggang kita sihat? Pernah kita minta jantung kita sihat? Kita tak minta. Tapi makna Tuhan bagi sihat buah pinggang kita. Buah pinggang ni penapis. Dia tapis semua makanan kita. Mana hampai pi berak, kencing, buang habis. Mana berguna disalurkan ke darah dan sebagainya. Nak tahu nikmat, pergi hospital. Pergi tempat dialisis, orang cuci buah pinggang. Pergi dah tengok. Saya tanya tu hari tu ni Sanusi, sahabat kita almarhum Sanusi. Dia sembang dengan saya, Ustaz, kalau hari Jumaat saya kena pergi cuci buah pinggang pukul 7 pagi. 7 pagi dia kata, Ustaz, 4 jam pukul 11. None pukul 12. Baru dapat sembahyang Jumaat. Kalau saya pergi pukul 9,
Pakai tak ada jemaah lah dia kata. Pukul 7 dah berambat dah ke tempat dialisis. Seminggu 3 kali, selang sehari. Bayaran dia 300. Dululah lah tak tahu berapa. 3 kali dah 900. Kali dengan 4 1,200. 900 kali 4 3,600. Dengan ubat lagi tak pergi sampai 4,000. Sebulan 4,000. Sakit buah pinggang, kerja kuat tak larat, naga tak ada. Kita ni Allah bagi buah pinggang kita elok, berak kencing elok, semua elok. Kenapa kita tak mau syukur? Nak tahu nikmat Allah, kita tengok orang yang sakit buah pinggang. Bayangkan kalau kita kena duduk tang tu. Jantung kita pun elok. Pergi tengok IGN, orang kena penyakit jantung, masuk wayar telinga kepala semua ada ajak ni. Oh, seksa tuan-tuan, seksa. Penyakit hati lagi parah, muka mek kuning. Jadi kita ni Allah bagi sihat, nikmat kesihatan mesti diguna dengan sebaik mungkin. Banyaklah nikmat tuan-tuan, kita tak boleh nak bak lah, tak terhitung. Yang paling penting Allah Ta'ala bagi kita satu nikmat, boleh beramal dengan Islam. Nikmat main mengaji. Main mengaji ni satu nikmat. Kita tak boleh main mengaji kalau Tuhan tak bagi hidayah, dia tak bagi taufik. Yang kita boleh main mengaji ni kerana kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Besar pahalanya tuan-tuan, pahalanya cukup besar. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna'. Malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha, suka dengan apa yang mereka buat. Tuan-tuan main masjid kerana nak mengaji, malaikat payung tuan-tuan. Balik sekali lagi dia payung lagi. Kita naik motor, kita tak nampak, malaikat Nabi kata turun payung memayungi orang menuntut ilmu. Pergi balik malaikat payung kita. Tu satu. Duduk dalam majlis ilmu, kita diampun oleh Allah Ta'ala. Orang duduk majlis ilmu ni dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Allah ampun dosa dia. Tuan-tuan tengok dalam Hidayatus Salikin, Imam Ghazali meriwayatkan satu hadis Nabi SAW menyebut bahawasanya para malaikat berterbangan tuan-tuan di dunia ni cari majlis ilmu. Mana ada majlis ilmu, dia turun, dia duduk sekali. Malam ni pun dia ada, malaikat ada, duduk telah kita. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Tak lagi saya balik, tuan-tuan semua balik, malaikat naik ke langit. Allah tanya malaikat main mana? Dia apa? Masjid Mata Janggut. Mereka buat apa situ? Mereka menceritakan tentang syurgamu ya Allah, yang mana hadir tu ghairah nak masuk syurgamu. Allah tanya, pernah tak mereka tengok syurga aku? Malaikat kata tak pernah. Kalaulah mereka tengok syurga aku, lagi ghairah mereka menuntut ilmu, lagi ghairah mereka nak beramal. Mereka cerita apa lagi? Cerita tentang nerakamu ya Allah, pakak gerun dan takut nerakamu ya Allah. Pernah tak mereka dengar, mereka tengok neraka aku? Malaikat kata tak pernah. Kalaulah mereka pernah tengok neraka aku, lagi mereka takut nak meninggalkan mengaji, lagi mereka takut untuk makna kata melakukan maksiat. Aku ampun semua yang ada dalam majlis tersebut. Makna kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita tuan-tuan mendapat keampunan Allah. Tapi Nabi pesan tuan-tuan, Nabi pesan, Nabi kata majlis ilmu ni ibarat taman-taman syurga, kebun-kebun syurga. Tuan-tuan kalau pergi kebun buat apa? Kebun durian lah, kebun manggis, kebun moktan. Tuan-tuan pergi dengan kereta kancing. Kereta kancing ni bawa tak boleh banyak lah kan. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan tentu nak kutip buah moktan ke, buah manggis ke, buah durian ke, betul tak? Tuan-tuan kutip apa? Tuan-tuan kutip buah yang elok-elok. Pasal nak bawa banyak tak boleh, kereta kita kecil. Tuan-tuan pilih buah yang elok-elok. Betul tak? Begitulah kita main mengaji, ibarat masuk kebun. Pilih buah elok-elok, catat, simpan, amal.
Ni ada orang tuan-tuan, dia main kebun cari buah busuk, cari moktan busuk, cari manggis busuk, cari derian busuk, buat balik ke rumah. Cerdik bodoh. Bodoh kan? Ustaz Wadi Anwar tu ceramah sejam. 99% ucapan dia semua bernilai hebat. Silap sikit dia sebut menara Fir'aun tu 15 kilometer. Ni buat ilmu buat silap. Di parlimen saya silap buh titik. Yang silap tu depa, yang tu depa bising. Yang bagus 99% sejam dia berucap sejam tu, dia buat tak dengar, buat pekak telinga. Hampa ni bodoh. Pergi kebun bukan kutip buah elok, pergi kutip buah busuk. Apa jenis manusia saya pun tak faham. Hampa faham ke tu? Ni manusia jenis macam ni pun ada. Biasalah ustaz silap, biasalah. Kan? Manusia biasa. Tapi yang silap tu, dia pulun tu lah, ya Allah. Tak habis dah keluar lagi ni. Tak tahulah tuan-tuan. Jadi kita guna nikmat Allah Ta'ala ni sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh fahamlah matan kitab ni, no? Kalau ikut catatan di kitab saya ni, matan dia ada matan apa hikam. Ini catatan saya ni dia ada 90, nombor 97. Kata-kata hikmat yang ke-97. Semua sekali ada 264. Kita baru sampai 97. Kuliah kita ni makan masa dah 20 tahun. 20 tahun 97. Nak habis 224. 20 tahun lagi tak habis. Saya dan hidup mati wallahu alam. Jadi kata-kata hikmat 97 ni mengingatkan kita nikmat ijad dan nikmat imdad ni, nikmat kita wujud di muka bumi Allah Ta'ala ni, dan nikmat kekal sampai sekarang ni. Dua-dua nikmat ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Habis sepanjang hidup kamu buat apa? Dan kita tahu ini nikmat. Nikmat mesti disyukuri. Kamu buat apa? Kamu beribadat ke tidak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nikmat ijad ni, imdad ni tuan-tuan, Allah jadikan pada kita, Allah anugerah kat kita supaya kita gunakan dia untuk beribadat. Imdad, ijad dan imdad di dunia. Dunia tempat ibadat. Kubur bukan dia dah. Alam akhirat bukan tempat beribadat. Tempat ibadat ni di dunia ni ya. Lepas tu tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala kasyaf kat kita, kalau mata hati kita terang, kita pergi kubur tuan-tuan, kita tak nampak batu nisan. Yang kita nampak apa? Mata hati kita terang, kita nampak bagaimana ahli kubur merayu-rayu kat Tuhan, minta mereka dihidupkan semula ke dunia untuk mereka beramal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, hantar kami balik ke dunia ya Allah. Kami dah dengar, kami dah tengok ya Allah alam akhirat ni. Hantar kami balik dunia, kami nak buat amal soleh. Kami nak sembahyang jemaah. Kami nak mengaji, kami nak berzikir, kami nak baca Al-Quran. Tu tuan-tuan, ahli kubur dia cakap lagu tu. Kita yang duk ada atas dunia ni tak mau buat ibadat, Allah, rugi besar lah tuan-tuan. Rugi cukup besar. Baik itu mari kita makna penuhi, syukuri nikmat Allah yang Allah bagi ni, duk di dunia ni buat ibadat sungguh-sungguh. Kena ingat tuan-tuan, Imam Syafi'i pesan kat kita. Dia kata tiap-tiap kita ni kain kapan kita sedang ditenun. Kain kapan kita sedang ditenun. Siap saja kain kapan, kita matilah tuan-tuan. Kain kapan 3 helai. Ada yang dah siap 2 helai, tinggal selai lagi. Ada yang dah siap 2 helai setengah, tinggal setengah helai lagi. Ada yang dah dekat-dekat nak siap dah. Kita matilah tuan-tuan. Jadi mari kita makna kata gunakan nikmat hidup ni sebaik mungkin untuk mengerjakan ibadat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh.
Jangan buang masa. Bukan ada kita tambah-tambah kita ni warga emas. Macam saya umur 70. Tunggu-tunggu masa mati ya tuan-tuan. Tak ada masa lagi nak berseronok di dunia ni. Kita kena guna semaksimal mungkin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dua nikmat, tiada keluar maujud daripada keduanya. Dua nikmat yang Tuhan bagi, kedua ni takkan keluar daripada maujud. Dia tetap ada. Tuhan dah takdir pada azali. Nikmat ada, nikmat kekal ada. Nikmat maujud daripada adam kepada wujud. Asalnya kita tak ada, Allah bagi ada. Ada tu satu nikmat. Asal kita tak ada, mungkin maujud ba'dal adam. Kita ni disebut mungkin. Mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin yang ada dulu dia tak ada. Ni kita ni. Ada mungkin makdum ba'dal wujud. Orang yang dah mati. Orang yang dah mati disebut mungkin makdum, mungkin yang tak ada. Ba'dal wujud, dulu dia ada, la dia tak ada. Kita dulu tak ada, la ada. Siapa bagi ada? Allah. Yang ada lepas tu tak ada, mati. Siapa bagi tak ada? Allah juga. Itu yang dimaksudkan kudrat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. Apa makna kuasa? Taksir. Mengadakan dan mentiadakan. Itu makna taksir. Memberi bekas. Yang ada, yang tak ada, Tuhan boleh bagi ada. Yang ada, Tuhan boleh bagi tak ada. Jadi kita yang ada ni, Allah bagi ada. Bukan ada sendiri dah, Allah bagi ada. Dengan rahmat dan kasih sayang dia, dia bagi kita ada. Kita pun ada lah hari ni. Jadi wujud kita ada kita ni semata-mata dengan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syukur banyak-banyak. Itu dia. Ya, bermula dua nikmat tiada keluar maujud daripada keduanya. Dan tak dapat tiada maka tiap-tiap yang diadakan itu daripada keduanya. Ya, tak dapat tidak, dua-dua nikmat ni, dua-dua Tuhan yang bagi ada. Bukan ada sendiri tak tuan-tuan. Allah yang bagi ada. Kan? Itu dia. Suatu nikmat ijad namanya, dan kedua nikmat imdad namanya. Satu nikmat yang kita telah dapat, iaitu nikmat ijad. Adanya kita tu nama nikmat ijad. Telah mak kita beranak mereka kita, Allah kekalkan ada kita tu 60 tahun, 70 tahun. Sepanjang tu tuan-tuan, nikmat saja. Nikmat yang mendatangkan manfaat dan nikmat menghalang mudarat. Menghalang mudarat. Tuan-tuan, kalau kita mengaji ni, kalau kita tak ada ketahanan badan tuan-tuan, kena gigit nyamuk pun boleh mati tau. HIV. Tapi Allah bubuh dalam badan kita ni satu nikmat, iaitu nikmat antibody. Takat nyamuk ketik tampak mati betul, tak ada heran lah. Kan? Kita kena macam-macam, luka kaki pun berdaya tahan. Sebab dalam badan kita ni ada antibody. Kalau tak ada antibody, kena gigit nyamuk pun kita boleh mati. Kena luka sikit pun boleh mati. Nikmat. Tuan-tuan nak tahu ni, mata kita, kepala ni berserabut. Urat saraf ni. Satu urat saraf sudahlah tuan-tuan jadi masalah. Habis. Anak saya tuan-tuan, dia sampai lah doktor duk cari punca. Scan kepala ni dah 2-3 kali dah. Dia tarik macam kena orang tarik sawan tu. Kat mana dia punya masalah kita pun tak tahu. Masalah ni dia punya urat saraf dia, saya pun tak faham. Sikit saja shot tuan-tuan, dia habis kesan hidup kita. Mata ni sikit saja urat mata kita bermasalah, mata kita dah tak nampak tuan. Begitu juga dengan ni telinga ni, semua penuh dengan urat saraf. Allah pelihara berapa tahun kita hidup. Pernafasan kita,
penghazaman kita. Kalau berak kita, kencing kita bermasalah. Orang kena prostat, usus, penyakit kanser usus. Sikit saja masalah tuan-tuan habis. Jadi sepanjang kita 60-70 tahun ni, 60 tahun, 70 tahun, sihat tubuh badan kita, harus kita syukur. Fikir betapa kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, bagi nikmat. Tapi nikmat ni kadang-kadang tuan-tuan, bila dapat selalu, kita tak perasan dia satu nikmat. Matahari tu apa punya nikmat tu. Kadang-kadang Allah bagi jerubu. Biasa kena jerubu kan, sampai pintu pagar rumah tak nampak. Masa tu baru tahu nikmat cahaya. Baru kita tahu nikmat cahaya tu ada nikmat. Matahari tu nikmat. Makna kata nikmat ni banyak sangatlah saudara sekalian. Harus kita syukur. Antara nikmat dia, nikmat ijad dan nikmat imdad namanya. Nikmatul ijad itu menghilangkan Adam sabiq. Dulu Adam sabiq, Adam terdahulu. Asalnya kita Adam, kita tak ada. Bila datang nikmat ijad, hilanglah Adam. Tak ada tu hilang, ganti dengan ada. Itu jadilah mungkin maujud ba'dal Adam. Mungkin dulunya tak ada, lah ni ada. Mungkin maujud, mungkin yang ada. Kita ni mungkin. Makhluk ni dipanggil mumkinal wujud. Allah Ta'ala tu wajibal wujud. Kenapa Allah Ta'ala disebut wajibal wujud? Sebab wujud dia tidak ada permulaan. Dia bersifat khadim, zatnya khadim, tak ada permulaan. Kita ni dulunya tak ada. Kita baharu, bukan khadim. Kita ni baharu, asal tak ada, Tuhan bagi ada. Wujud kita ni berbeza dengan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu apa yang ada pada manusia tak boleh kita bangsakan kepada Allah Ta'ala. Apa yang ada pada Allah tak boleh dibangsakan kepada manusia. Sebab manusia baru, Allah khadim. Allah tu khaliq, kita ni makhluk. Allah tu kamalan, kesempurnaan, kita kekurangan. Jangan duk pandai-pandai kata Tuhan serupa manusia. Duk sana, duk sini. Duk atas arash lah, duk atas langit lah. Kacau betul lah kita ni. Mengaji sifat 20. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk. Makhluk pun tak boleh diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita serupakan, jadi syirik, menyengutui Allah Ta'ala. Mustahil pada akal sama sekali. Itu dia. Jadi kita ni asalnya Adam sabiq. Adam memang tak ada. Adam mahdin memang tak ada. Daripada tak ada, Tuhan bagi ada. Ada tak orang boleh bagi ada benda yang tak ada? Ada tak makhluk boleh buat yang tak ada dia bagi ada? Siapa boleh? Manusia ni tuan-tuan, sebiji padi pun tak boleh buat. Cekok nyamuk pun tak boleh buat. Selai rumput pun tak boleh buat. Yang boleh buat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang menjadikan 7 petala langit. Allah Ta'ala juga menjadikan 7 petala bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah mentadbir langit dan bumi. Untuk apa? Lita'lamu, supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas segala satu amat berkuasa. Dunia ni berat terang mana tuan? Berat dunia ni. Berapa banyak laut ada? Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Laut Cina Selatan, Selat Inggeris. Laut-laut banyak tuan. Berat tak berat laut ni? Hampa bubuh 2 tangki atas bumbung masjid ni. 2 tangki air.
Kalau pecah bumbung ni, air tu turun, kena hampa lemah mampu. 2 tangki berat. Kalau 2 tangki berat, kita bayangkan lautan Atlantik, lautan Pasifik, betapa berat laut ni. Dunia pula katanya berpusing. Katalah dunia berpusing. Berat macam ni dengan laut, dengan bumi, bukit. Macam mana dia pusing? Betapa kuasa Allah Ta'ala memusing dunia ni. Teratur pula tu. Tak laju, tak pelan. Boleh anggap 12 jam malam, 12 jam siang. Teratur elok tuan. Semua ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Lita'lamu, supaya kamu semua makrifah, kenal Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah amat berkuasa. Bila Allah berkuasa, kita ni lemah lah tuan-tuan. Yang hebat-hebat Allah, yang leke-leke kita. Itu dia. Jadi dengan nikmat ini lah menghilangkan Adam. Maka dia kata hilanglah Adam sabiq. Dan jikalau tiada demikian itu, kalau Allah Ta'ala tak menjadikan kita, nescaya sentiasa makdum. Sentiasa kita tak ada, tabela pun tak ada. Yang kita ada ni Allah bagi ada. Kalau Tuhan tak bagi ada, duduk tak ada situlah kita. Dan bela kita tak wujud di muka bumi ni. Kita wujud semata-mata nikmat Allah. Tiba-tiba bila kita wujud, sombong dengan Allah, sombong dengan manusia, sombong, tak mau beribadat kepada Allah, tak mau ikut hukum Allah, tak mau patuh hukum Allah. Dia tak ingat dia terbit, Allah yang bagi dia terbit, dia ada tu. Dia pijak muka bumi Allah, dia junjung langit Allah, dia kecap udara Allah. Dia tak mau beribadat kepada Allah. Ini sekupur-kupur manusia tuan-tuan. Kita syukur. Bukan cakap kita ada, kita beriman pula dengan Tuhan, dapat pula beribadat kepada Allah. Ini nikmat yang tak terhingga. Ya, itu dia. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, nikmat imdad itu, nikmat imdad, nikmat mengekalkan wujud. Ada yang sampai mak dia beranak ada 70 tahun baru mati, 80 tahun pun ada. Sepanjang itu dipanggil nikmat yang dikecap, iaitu nikmat imdad, mengekalkan ada. Itu dia. Menghilangkan Adam lahak. Adam lahak ni makna bila mak dia berada ni, lepas tu Adam mati. Ada tak? Bila makna kata beranak-beranak mati. Ada yang makna kita kata dia hidup seminggu mati, 2 minggu mati. Dia tak dapat nikmat imdad. Dia Adam setelah wujud. Bila ada, kemudian dia mati. Kalau sekiranya tuan-tuan sekalian, kita tak dapat nikmat imdad, mak kita beranak kita pun mati. Janji kalau tiada demikian itu, nescaya fanalah, binasalah kita tuan-tuan. Macam adik kita tadi umur 15 tahun. Dia diwujudkan cuma 15 tahun. Sampai 15 mati. Satu yang nikmat imdad yang Allah bagi kat dia. Tang 15 tahun dia. Siapa pun tak boleh sangka dia nak mati. Aksiden naik motor. Kita pun tak tahu kita sampai mana kita mengecap nikmat imdad ni. Pastinya kita akan mati. Bila? Wallahu alam. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi Allah pesan dalam Quran, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan olehmu Muhammad, maut yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan menemui kamu. Mati ni sebut senang lah tuan-tuan, tapi jangan buat pasal sakit. Nabi kata inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sakarat. Sakarat ni sakar ni mabuk. Sakit tu ibarat orang mabuk, hilang pertimbangan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua sakit tuan. Saya kena misit, potong nepia nak bagi lembu makan, kena jari, 1 jari tuan.
Jari ni sakit nak mampu masa nak tidur hari mula-mula tu. Dia sakit jari lah. Kaki tak sakit. Kepala tak sakit. Sakit nak mati. Ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Semua sakit. Nak abak lagu mana saya pun tak tahu. Cuma Nabi kata ibarat orang pegang pedang yang tajam. Tikam, rojo, pancung, tetak 100 kali. Itu rasa sakit nak mati, kata Nabi SAW. Nabi Isa duduk atas kubur tuan, berdoa pada Allah. Dengan takdir Tuhan, orang mati hidup balik. Nabi Isa tanya macam mana rasa sakit nak mati. Dia kata aku dah mati 1000 tahun. Tapi sakit duk rasa sampai kelar. Tu sakit nak mati. Ya Allah. Nabi Daud duduk atas padang, dia tengok kambing makan rumput. Dia kata kat sahabat-sahabat dia, hampa nak tahu tak rasa sakit mati? Ibarat kambing-kambing tu disiat kulitnya hidup-hidup. Tuan sakit. Kita ada duit banyak masuk KPJ, Pantai Puteri, klinik hospital pakar. Kita nak mati 5 pakar keliling kita. Dia boleh keliling ialah sakit kita tuan. Mereka tak boleh rasa apa. Kita yang akan tanggung. Masa tu nak minta tolong siapa? Hanya Allah saja tuan-tuan boleh tolong kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah aku menghadapi sakaratul maut ni. Peringankanlah. Allah saja boleh tolong tuan-tuan. Sebab itu kita kena rapatkan hubungan kita dengan Allah. Dekatkan diri kita dengan Allah. Agar Allah sayang kita. Allah sayang kita, Allah redha kita, Allah tolong kita, ringankan sakaratul maut. Betul tuan-tuan. Masa tu pula tuan-tuan, syaitan naik kacau kita. Dia ganggu kita. Dia usaha habis-habis supaya kita mati jangan sebagai seorang Islam. Betul tuan-tuan. Yang kita bimbang berkata apa tuan? Kita tengah badan sehat, segak, bugak, kita boleh lupa Tuhan. Dek pengaruh setan. Kita dengar orang azan, as-salatu khairum minan naum. Kita dengar. Tapi kita nak mangkit tak kuat tuan-tuan. Setan naik kacau. Setan kata apa? Tu baru azan, qamat dak lagi. Ada tak setan cakap lagu tu? Kita nak main masjid, nak sembahyang jemaah, setan main bisik telinga kita belah kiri. Dia kata apa? Baru azan, qamat dak lagi, kita tidur balik. Kalah dengan setan. Sat lagi tok bilal qamat, Allah. Kita gaya nak mangkit, setan main pula. Setan haram jadah. Dia kata apa? Tu baru qamat. Pagi ni pagi jemaat. Tu imam baca surah sejadah panjang. Haram jadah macam setan. Terlena tuan-tuan. Saya khutbah tajuk ni tuan-tuan. Dululah masa saya sihat tu, saya khutbah di Masjid Kampung Raja, Muhsinun, Sungai Petani. Saya kata tuan-tuan, bayangkan kita tengah sihat ni, dengar suara azan, kita buat tak peduli. Yang goreng cakotiau situlah. Yang goreng bihun situlah. Yang goreng nasi goreng situlah. Dia tak sahut seruat azan tu. Hingga Imam Ghazali kata apa? Kalau Allah kasyaf kamu melihat manusia sedang rokok dan sujud depan setan. Dia pun tak peduli tuan-tuan, suara azan, panggilan Allah tu boleh buat tak peduli. Sedangkan badan tengah sihat ni, segak bugak pun kena tipu setan. Apa jaminan ketika kita lemah longlai, sakit yang amat sangat, tenaga kita habis dah, kita lah longlai dah, boleh tak kita pertahankan iman kita tuan? Allah tak tahulah. Ni yang kita kena rapatkan hubungan dengan Allah. Mohon kasih sayang Allah, belah kasihan Allah. Tolonglah ya Allah.
60 tahun aku hidup sebagai orang beriman, orang Islam. Tolonglah jangan matikan aku sebagai orang luar pada Islam. Tolong, minta tolong sungguh-sungguh pada Allah. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, Allah selamatkan iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan sebagai orang Islam. La ilaha illallah khafifataini ala lisan. La ilallah ni ringan pada sebutan. Nak sebut dia ringan. Cuba tuan-tuan sebut. Angkat sikit bibir. Kata la ilaha illallah. Yang bergerak lidah ya, bibir tak bergerak pun. Ringan, mudah. Tapi bolehkah kita mati mengucap 2 kalimah syahadah? Lagi sekali tuan-tuan, kita mengharapkan pertolongan Allah. Allah saja boleh tolong kita. Jadi oleh itu, mailah peluang hidup, nikmat imdad yang Allah bagi kat kita ni tuan-tuan. Kita guna sebaik mungkin, merapatkan hubungan kita dengan Allah. Dekatkan diri kita dengan Allah. Kita dekat dengan Allah apabila kita buat banyak taat. Kita jauh daripada Allah tuan-tuan sekalian apabila kita buat maksiat. Jangan buat maksiat, buat taat. Allah Ta'ala suka orang yang tawaduk. Buat taat dengan bentuk tawaduk. Sebelum ni dah disebut oleh Syekh Ibn Athar. Kita buat taat, kita merendah diri pada Allah. Dengan kita sebut bahawasanya ibadat yang kita buat ni semata-mata anugerah Allah. Bukan kederat kita, kemampuan kita. Semata-mata rahmat Allah. Kita merendah diri kepada Allah. Allah suka orang buat ibadat dalam keadaan merendah diri kepada Allah. Jadi apabila kita bersifat tawaduk, kita dapat berjinak-jinak dengan Tuhan. Orang yang bersifat sombong, dia akan jauh daripada Allah. Dia akan liak daripada Allah. Jadi saya mengajak diri saya, mari kita banyakkan taat dalam keadaan sentiasa merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kita syukur di atas nikmat imdad yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi macam tu. Maka dikatakan bahawasanya nikmat imdad itu menghilangkan alam dan dikatakan nikmat imdad itu dia kata maka nikmat imdad itu menghilangkan adam lahak, dan jikalau tiada demikian itu nescaya panahlah ia. Kalau kita tak dapat nikmat imdad ni tuan-tuan, kita panah, kita binasa. Mungkin 10 tahun kita mati, sakit lah apalah, aksiden ke, kemenangan ke. Satu saja nikmat dia. Tapi kita sekarang ni, saya dah 70 tahun. Lama dah kita dapat nikmat Allah. Sepanjang 70 tahun tuan-tuan, buah pinggang kita bekerja, tak berhenti-henti. Menapih makanan, minuman yang kita makan. Sepanjang 6-70 tahun tu, jantung kita tak pernah rehat. Walaupun sesaat. Terus mengempam sampai hari ini. Sepanjang 70 tahun tu, bayangkan usus-usus kita, hati kita, limpa kita, paru-paru kita bekerja dengan baik. Semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak terhingga. Habiskan baki-baki umur kita ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Maka hak taala jua yang memberi nikmat, dia kata sentiasa selama-lamanya Allah Ta'ala yang bagi nikmat. Jangan kita bangsakan sikit pun kita. Kerana aku exercise, aku jogging, aku makan ubat, aku makan makanan berzat. Jangan sandakkan ni semua. Kita usahalah. Kesihatan kita jogging, kita usaha. Pilih makanan berzat, kita usaha. Makanan kita jaga. Jangan banyak lemak, banyak itu, jangan banyak ini. Kita jaga. Tapi sebenarnya nikmat yang kita kecap selama ni hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang makan ubat mati pun ada. Ada kawan saya tu tuan-tuan, tiap-tiap bulan jumpa doktor. Saya dapat jumpa doktor 3 bulan sekali. Kemarin pergi ambil darah. Minggu depan baru boleh jumpa doktor. 3 bulan sekali kita jumpa. Kita tak ada duit, kita pergi jumpa hospital kerajaan. 3 bulan sekali baru jumpa doktor.
Dia ni tiap-tiap bulan 100% cek jantung, buah pinggang, semua cek tiap-tiap bulan. Keluar klinik tu, Assalamualaikum, apa khabar? Clear ustaz, clear. Mana buah pinggang elok, darah tinggi tak ada, jantung okey, tak nak tersumbat. Masa dia nak main parking tu, tepi klinik tu penuh kereta, dia parking seberang jalan. Masa keluar lintas jalan, lintas tak nampak kereta langgak, dia mati, clear terus. Kita jaga kot ni, dia main kot tu. Kita jaga pasal jantung, buah pinggang, dia main accident. Tak tahu, kita tak tahu. Kematian kita ni tuan-tuan, dia telah ada pada azali. Filem tu dia dah ada. Bila nak mati, di mana nak mati, cara apa nak mati, semua siap. Sampai masa filem tu akan ditayang di layar perak. Bila tayang, semua pakat tengok. Dia mati siapa? Accident. Di mana? Sungai Dua. Dengan apa? Dengan apa? Triton. Tepat macam mana yang ada di Lauhil Mahfuz. Kematian saya ada siap dah. Saya pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Kematian tu pasti. Orang yang lari pada mati, kerja bodoh. Mati tak boleh lari. Orang cerdik bersiap untuk mati. Amal ibadat dia, buat banyak-banyak elok-elok, hubungannya dengan Allah rapat, elok-elok, dekatkan hubungan dengan Allah. Jangan rosakkan hubungan dengan Allah Ta'ala dengan melakukan maksiat. Jangan. Itu dia. Itu dia. Itu pesan daripada ulama kita. Dan kata musannif, dia kata nikmat imdad itu menghilangkan adam lahak, dan jikalau makna kata tiada demikian itu, nescaya panahlah ia. Kalau tak dapat nikmat ni tuan-tuan, imdad, kita mati 10 tahun 5 tahun mati. Sekarang kita kekal sampai sekarang. Maka hak Ta'ala jua yang memberi nikmat sentiasa selama-lamanya. Nikmat Allah bagi, hak Allah Ta'ala pada wajib disyukur akan nikmat Allah Ta'ala itu. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah. Sepanjang kita hidup 60 tahun 70 tahun, kita syukur nikmat Allah. Allah sedia satu lagi nikmat di akhirat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha haywala. Sungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka itu syurga Firdaus. Kekal mereka itu selama-lamanya dalam syurga. La yabghuna anha haywala. Orang masuk syurga ni tuan-tuan, dia tak teringin nak keluar. Tak mau keluar sama sekali. Dah masuk syurga, tak teringin nak keluar. Nikmat yang tak pernah dia rasa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, nikmat syurga ni tak pernah ditengok dengan mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati. Itu nikmat, tak tahu nak habaq lah tuan-tuan. Cuma Allah kata, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalaulah lautan ini kami jadikan tinta, jadikan dakwat, lautan Pasifik, Atlantik, lautan Hindi, laut Cina Selatan, semua laut-laut di dunia ni Allah jadikan dakwat. Batang-batang kayu di hutan tu, ranting-ranting kayu, jadikan sebagai pena, jadikan sebagai pena untuk menulis, celup dakwat, tulis. Satu laut ni tuan-tuan, kita tulis nikmat Allah di syurga tu, kering ayat laut, tulis tak habis lagi, tak habis lagi nikmat. Allah buat satu lagi laut, jadikan dakwat, tulis lagi, kering lagi, tak habis nikmat tuan. Percayalah, di Quran kata, berbaloi ke apa buat maksiat?
tinggal ibadat, berbaloi ke? Tak baloi tuan. Saya ajak diri saya tuan-tuan, betul ni sungguh Allah sedia nikmat tak boleh nak cerita. Bagi-bagi umur kita ni, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mensyukuri nikmat ijad dan nikmat imdad yang Allah bagi kat kita tadi ni. Sampai sekarang kita kecap tak henti-henti lagi ni. La in syakartum, jika kamu syukur, la azidannakum, Allah tambah. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu duk atas muka bumi, kamu kufur nikmat ijad, nikmat imdad, macam-macam Tuhan bagi nikmat. Dapat kata joli satu hal, buat maksiat. Dapat kuasa, guna untuk rebut rasuah. Kita dengar hari-hari di mahkamah tuan-tuan. Bukan sikit-sikit, semua min juta-juta, tak min ribu dah lah ni. Semua juta-juta makan duit rakyat, tak rasa takut, tak rasa gentar. Hei, jangan buat macam tu tuan-tuan. Jangan. Semua ni Allah akan soal semua. Mai kita habiskan umur kita, baki-baki umur kita, betul-betul kita syukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala belah kesian kat kita. Di akhirat besok Allah sediakan tempat yang bahagia untuk kita bersama, insya-Allah. Tu pesan daripada Syekh Ibn Atta'. Ya, sentiasa kita kecap, maka tiada dihinggakan baginya nikmatnya, tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah bagi kat kamu tu, kamu tak terhitung, tak terhitung nikmat tu. Jadi oleh itu kesimpulan yang kita dapat malam ni, kita sentiasa dalam nikmat Allah Ta'ala sebagai hamba Allah. Nikmat ni harus disyukuri. Man lam yarda bi khada'i wa man lam yasbir ala bala'i wa man lam yashkur ni'ma'i fattakhiz ilahan siwa'i. Allah berfirman, barang siapa yang tidak reda dengan qadaku, siapa yang tak sabar di atas balaku, dan barang siapa tak syukur atas nikmatku, fattakhiz ilahan siwa'i, cari Tuhan lain selain pada aku. Itu makna marah sangat tu. Macam pak marah kat anak, suruh mengaji tak mau mengaji, suruh semayang tak mau mengayak, ketegak nak mampu, hei, pergi cari pak lain. Macam tu. Itu pak marah kat anak. Tuhan marah mata tu, sampai Tuhan cabar, suruh cari Tuhan lain selain pada Allah Ta'ala. Pergi pijak muka bumi yang lain, jangan pijak muka bumi aku. Pergi junjung langit aku, langit lain, jangan junjung langit aku. Jangan mendapat udara aku, ambil udara lain. Jangan makan rezeki aku, pergi makan rezeki lain. Mampu. Itu betapa murkanya Allah kepada mereka yang tak syukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi naklah kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi jelaslah kena kita faham di atas apa yang dimaksudkan oleh Syekh bin Athaillah Al-Iskandari ini, insya-Allah. Jadi macam biasalah tuan-tuan, ada barang-barang jualan di belakang tu untuk bantu pondok saya. Jadi sekali lagi saya merayu pada tuan-tuan untuk menyiapkan komplek pondok dan tahfiz di Pulau Pangkok yang sedang saya usahakan ni. Jadi tuan-tuan, saya ada usaha satu pusat pentarbihan pendidikan di Pulau Pangkok, di kawasan yang masyhur lah. Pulau Pangkok ni sebut Teluk Nipah, semua orang tahu. Tempat pelancongan yang cukup cantik. Pelancong kalau pergi Pangkok, dia akan pergi situlah. Di situlah saya ada tanah tuan-tuan, kira-kira 2 ekar. Bukan tanah saya, tanah pesaka pak saya. Orang nak beli kat saya 2 juta. Saya tak mau jual, saya takut jadi jutawan, aku tak main mengajak dah. Tanah bukan tanah saya, betul lah atas geran tanah saya, nama saya. Tapi saya ada 5 beradik. Nak jual tanah ni sayang sangat tuan-tuan. Yang pertama, saya ingat masa saya kecil-kecil umur 12 tahun. Dengan pak, masa tu jalan raya tak ada lagi Pangkok. Nak pergi Teluk Nipah, kena panjat bukit. Bukit tinggi nak mampu.
bawa lah cangkui, bawa lah parang, golok, pergi nak membugak tanah tu. Nak tebang pokok pakai kapak. Tuan-tuan bayang, pokok 7 pemeluk. Seminggu baru tebang. Hari-hari tebang, seminggu baru tebang. Dah tumbang nak katam pula, aduh. Susah payah rentur buat tanah tu. Saya tak teramak nak jual. Bincang adik-beradik ada 5 orang. Orang nak beli 2 juta, kalau saya jual dapat seorang 400,000. Weh, banyak 400,000. Oh, bukan sikit. Tapi tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan dulu ni, tiap-tiap malam mayang hajat. Minta Allah lembutkan hati adik-beradik saya, agar mereka nak mau wakaf tanah ni buat pondok, buat tahfiz. Lepas raya tuan, saya confident. Doa pada Allah bagi saya kekuatan untuk bercakap. Sembang-sembang adik-beradik tuan. Adik kak saya yang sulung lah baru meninggal. Duduk di Felda Papulut tu, dekat Gerik, kat Lenggong. Sembang-sembang dengan dia kata, tak apalah dik, elok lah tu. Buatlah pondok. Mak dengan pak dapat juga habuan. Bila kak setuju, berdebuih. Jumpa adik saya seorang lagi tu, duduk di Kedah. Sembang dengan dia, elok abang, eloklah je, eloklah lah, dia kata. Lepas dia 2. Seorang lagi adik saya bekas polis, baru pencen, duduk di Kuala Sungai Pinang, dekat balik pulau. Alah bang, woi, aku ni pencen polis. Pencen pun dah ada, rumah pun ada, eloklah tu, buat kat mak. Semua adik-beradik semua setuju tuan-tuan. Tapi yang kedua, yang paling saya sayang tanah tu, saya kena buang daerah dulu, ISA, duduk situ setahun. Teriang-riang di telinga saya tuan-tuan, petang-petang bunyi burung kuang. Kuang, kuang, oi, teringat tu. Yang kedua, dengar bunyi ombak malam-malam, berdebum, berdebum, ombak dengar. Sayang sangat tuan-tuan. Bila dah adik-beradik semua setuju, saya mulalah gerak kerja saya. Setakat ni tuan-tuan, alhamdulillah, yang dah siap sebuah surau, 2 tandas laki-laki perempuan, sebuah kantin. Ni dah siap. Bulan Ramadan dulu ni kami buat daurah kitab Matan Ummul Barahin selama 5 hari 5 malam. Sahabat-sahabat kita Masjid Batu, mereka pergi Cikgu Rosli dengan geng dia. Mereka kutip duit, derma, beli mic, mereka sendiri pasang. Derai sampai ke laut dengar. Tu dia tuan. Yang hampir-hampir siap, iaitu 6 buah rumah guru. Tu insya-Allah dalam masa singkat ni siaplah insya-Allah. Yang berat sangat ni iaitu tuan-tuan sekalian, rumah kelas pelajar dan juga asrama pelajar. Yang ni baru siap BIM, tapak dia baru naik tiang. Banyak lagi nak pakai duit. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, saya merayu pada tuan-tuan sekalian yang diberi kelapangan oleh Allah Ta'ala, minta tolong bantu saya untuk menyiapkan kompleks tersebut. InsyaAllah bila siap nanti tuan-tuan, kita akan gunakan untuk kelas tahfiz dan pengajian pondok insya-Allah. Dalam masa yang sama, saya ala-alukan, kalau ada di antara kumpulan-kumpulan yang ada nak buat kemah ibadat ke, mungkin nak tarik anak muda apa semua, untuk sesuai aktiviti pantai dan juga jungle trekking, keliling dia hutan, depan dia pantai. Cukup cantik tuan. Sebab anak muda ni kita nak tarik main masjid payah. Ajak pergi Pulau Pangkok, menerum-meneram bagai nak pergi. Ambil kesempatan. Mereka pergi situ, malam kita buat ibadat. Bagi motivasi mereka sikit. Mungkin mereka sedang dan insaf tanggungjawab mereka sebagai seorang anak muda Islam di muka bumi Allah Ta'ala ni insya-Allah. Saya rasa itu sajalah tuan-tuan untuk rezeki kita malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah
Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.